Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, terima kasih kerana menanti-nanti dan terus menanti bersama dengan kita dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenung sejenak Islam, agama yang indah, dan sentiasa mengajak hamba-hambanya ataupun umat-umat Islam untuk membersihkan hati dan perasaan, kerana itulah dasar kepada Islam. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan salah satu perkara yang penting yang menjadi tonggak kepada rukun iman dan rukun Islam, iaitu kalimah syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, dua pesanan utama. Yang pertama, kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, para tenaga-tenaga pengajar, kalau saya ada salah dan silap, tolong tegur dan bantu kami untuk menyampaikan ilmu melalui cara yang terbaik dan mudah difahami. Dan yang kedua, kepada mereka yang ingin berinteraksi dengan kita, insya-Allah line kita clear punya hari ini, jangan lupa hubungi kita di 0322602411 atau di 0322601610 ataupun boleh tulis di Facebook kita di www.facebook.com/30 minit Ustaz Don. 30 minit Ustaz Don macam yang tertera di hadapan, ataupun ke email kita ustaz.don@tvalhijrah.com. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, baik, saya nak jawab beberapa soalan dulu, boleh 10 minutes, boleh? 10 minutes saja. Baik, soalan yang pertama daripada Firdaus. Assalamualaikum. Saya ada beberapa soalan nak ditanyakan di sini. Baik. Yang pertama, dengan menunaikan solat, pakaian kita perlu bersih. Buat pengetahuan ustaz, perempuan selalu kurang bersih dalam pakaian dalam terutamanya pakaian-pakaian tertentu, okey? Minta maaf, ini pendapat dia. Jangan marah, jangan serbu. Dengar dulu soalan dia. Jadi, apakah mesti ditanggalkan pakaian tersebut sebelum menunaikan solat? Saya sering ragu-ragu akan hal ini. Bolehkah Ustaz jelaskan? Baik. Soalan yang kedua, seperti yang kita maklum, rukun Islam ada 5 dan Ustaz memberitahu pada sebelum ini, kalau kurang satu, tolak semuanya. Tetapi bagaimana jika seseorang tidak sempat menunaikan haji dan dia telah meninggal dunia? Macam mana, tinggal kosongkah? Baik, soalan yang ketiga, boleh tak Ustaz terangkan bagaimana hendak mendapatkan solat yang khusyuk? Soalan yang pertama tadi berkaitan dengan wanita dan juga pakaian wanita, terutamanya pakaian peribadi. Faham pakaian peribadi. Baik, pakaian peribadi terutamanya orang perempuan, kenali diri anda, kerana hukum tertakluk pada diri individu. Hukum pada anda tidak sama dengan hukum pada orang lain dari segi hukum-hukum tertentu. Jadi bagi mereka yang menghadapi masalah bagi wanita yang ada boleh sangkut paut dengan melibatkan najis, maka kena tanggalkan pakaian tersebut. Faham maksud saya ya? Fahamlah kan? Tolong tanggalkan pakaian tersebut dan sarungkan telekung anda, boleh terus semayang. Tapi sebelum tu cucikan dahulu terlebih dahulu sebelum kita semayang, baru ambil wuduk dan kita semayang. Boleh? Mesti tanggalkan. Dan bagi mereka yang saya begini sidang penonton, kenapa kita tidak begitu prihatin sedikit apabila kita ingin menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh? Okey, soalan yang kedua, kalau tak sempat menunaikan haji. Baik, haji adalah rukun yang tertakluk pada kalimah man istata'a. Ada siapa-siapa yang berkemampuan, termasuklah tenaga, wang ringgit. Bagi mereka yang tidak dapat berkemampuan, sebab itu bila meninggalnya seorang, kita ada buat haji untuk dia, upah haji. Ingat tak? Insya-Allah itu dapat membantu melangsaikan apa yang tidak dapat dilangsaikan ketika dia hidup. Boleh tak? Boleh InsyaAllah. Kalau bab ni nanti kita masuk masa kita bincangkan bab haji ni, insyaAllah. Okey. Yang ketiga, apa dia tadi? Solat yang khusyuk. Salah satu petua untuk mendapatkan solat yang khusyuk. Sebelum tu saya nak sebut, apa yang anda faham dengan solat khusyuk?
Dan salah satu benda yang orang selalu kata, solat khusyuk, solat khusyuk, solat khusyuk. Ketahuilah bahawa sidang penonton sekalian, solat yang khusyuk bermula daripada wuduk yang khusyuk. Kalau wuduk pun dah was-was ikut setan, solat for sure payah nak ikut malaikat dah. Kalau wuduk pun dah astaghfirullahalazim berapa kali astaghfirullahalazim, for sure semayang sat lagi pun susah nak khusyuk. Salah satu petua untuk mendapatkan solat yang khusyuk, jaga wuduk anda dan khusyuk ketika anda ambil wuduk lillahi ta'ala. Boleh tak saudara Firdaus? Okey, boleh. Berapa minit dah saya jawab ni? Sidang penonton yang saya kasih siang, baru awal lagi. Ada masa lagi nak jawab soalan, saya jawab lagi. Assalamualaikum. Tapi soalan ni datang daripada orang yang saya terkejut tau, sidang penonton sekalian. Ni Mariah Carey yang tanya saya. Saya tak tahu dia dah masuk Islam ke belum. Dia Mariah Carey, dia tanya. Dia kata nama dia Mariah Carey. Salam Ustaz. Cakap Melayu pula tu Mariah Carey ni. Salam Ustaz. Saya ada banyak soalan. Banyak sangat soalan nak tanya. Dah lama saya pendam. Sebelum dia masuk Islam ni. Dia sebelum masuk Islam. Jadi dia kata apa? Harap Ustaz dapat menjawab soalan-soalan saya. Ni saya melawak je. Bukan Mariah Carey betul itu. Nama dia ikut gelaran dia. Dia kata, sewaktu kita baca doa kunut dan tahiyat awal atau tahiyat akhir, haruskah juga kita wakaf sebagaimana Ustaz ajar untuk bacaan Al-Fatihah minggu lepas? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bagi bacaan-bacaan lafaz rukun, tolong jaga tanda-tanda baca. Kerana ia duduk pada lafaz rukun. Kita akan pergi terperinci bila kita masuk bab semayang nanti insya-Allah. Boleh? Kita kena baca betul-betul. Sebab itu di dalam tahiyat disebut di dalam kitab Muniyatul Musalli, sidang penonton sekalian. Ada satu kitab nama dia Muniyatul Musalli. Maksud dia kata apa? Keperluan orang-orang yang nak semayang, dia kata apa? Mesti lafazkan kalimah tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut Tayyibah tulillah. Berapa kali syahadah? Syahadah tu kena jaga. Sidang penonton sekalian, bila soalan tanya, bila kita doa kunut, mesti baca ikut yang betul. Kenapa? Kalau payah nak faham apa nama yang ni kan, payah nak faham bahasa canggih macam ni, kita pakai bahasa ATM sudah. ATM card, kalau kita tekan password, masuk kad tu tekan, tak. Bukanlah tekan macam ni, ni macam menari ya, tekan tak, pak, salah nombor. Boleh dapat tak? Tak boleh. Mesti betul keyword dia. Kalau nombor dia 66675, mesti 66675. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, boleh faham tak? Jadi kena baca ikut yang betul. Kita terima satu pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Nama saya N. N. Okey, Puan N. Ada apa yang saya boleh bantu? Saya ada satu kemusykilan. Baik. Macam ni tau. Macam mana nak cakap? Tak apa Puan. Gunakan bahasa yang selesa. Tidak ada masalah. Kita sedia menanti mendengar. Saya ada satu masalah. Ya. Sebab saya gunakan pewarna rambut dan saya selalu risau adakah hadas saya, sekiranya saya berhadas, saya mandi hadas tu, adakah dia diterima atau tidak macam tu? Kira pewarna rambut ni dye lah Puan ya? Dye. Okey, dye. Okey lah. Puan memang dah lama dah pakai? Ya, saya dah lama dah pakai dan saya ada baca beberapa sumber dia cakap benda tu boleh. Ada beberapa sumber cakap benda tu tak boleh. Jadi saya rasa macam benda ni dia masih mengelirukan saya. Baik Puan. Terima kasih kerana Puan sudi menanyakan satu soalan yang sebenarnya besar Puan. Betul. Soalan ni benda ni besar. Tapi Puan, saya harap lepas saya jawab nanti, Puan begitu besar juga hati untuk melakukan perubahan. Boleh Puan? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Soalan daripada Puan N berkaitan dengan memakai pewarna rambut. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Di sini ada dua permasalahan yang selalu orang confuse berkaitan dengan pewarna rambut. Satu berkaitan dengan halal, satu berkaitan dengan boleh tak boleh. Saya sebut, halal belum tentu lagi boleh menyebabkan kita boleh pakai. Saya ulang balik. Kalau pewarna rambut itu dia tulis cop halal, belum bermakna kata kita boleh pakai. Kenapa? Contoh, minyak petrol, halal ke haram?
Contohlah, cuka halal ke haram? Halal. Tapi boleh tak kita duk, mana cuka, saya nak langgah cuka, gudu minum. Orang kata, hang gila tu buat kerja macam tu. Tak boleh. Benda yang halal bukan bermakna kita boleh memakainya. Boleh halal dari segi ingredient. Baik, itu selesai. Yang kedua, berkaitan dengan boleh tidak boleh pewarna rambut. Puan, Ann dan juga semua yang ada di luar sana. Dengar, wahai wanita-wanita dan juga lelaki-lelaki yang saya cintai sekalian. Kerana saya sayang semua. Apa dia? Kena dengar, kalau pewarna rambut selain inai, dia tidak menyampaikan air kepada kulit, kepada rambut kita, maka tidak sah mandi hadas kita dan wuduk kita. Maka siapa yang memakai pewarna rambut itu terpaksa kita potong botak bagi rambut tumbuh lain. Boleh puan ya? Besar ni sangat. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada isu topik kita hari ini. Tak apa, kita ambil soalan macam tu, kita nak masuk topik kita. Hari ini berkaitan dengan kalimah syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Berkaitan dengan soalan-soalan tadi ni, saya nak sebut kalimah syahadah adalah satu kalimah yang penting. Sebab tu dikata kalimah syahadah ataupun dua kalimah syahadah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum saya nak masuk dengan lebih terperinci, orang ingat seronoknya kalimah syahadah mudah saja. Nanti. Kalimah syahadah ini ada banyak kesilapan sebenarnya yang dilakukan. Terutamanya boleh dengar ketika muazzin sedang azan. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Tengok sidang penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Alah, awak tulis macam ni. Wa asyhadu sama juga. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, di sini selalu orang buat kesilapan. Selalu sangat kesilapan berlaku di sini. Dia asyhadu. Asyhadu, bukan asyadu. Kalau selalu orang asyhadu an la ilaha, asyhadu, bila masa jadi asyhadu? Dia kena asyhadu an la ilaha illallah. Ini salah satu tempat yang berlaku kesilapan. Kita kembali selepas ini. Boleh? InsyaAllah.